As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله والله والله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi. Hari ini kita akan membincangkan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam surah Al-Ma'idah bermula daripada ayat 61 sehinggalah insya-Allah sampai ke ayat 64 bismillah taala. Baik, kita masuk pada ayat ke-61 ini, firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri. Kata Allah SWT, wa idza ja'ukum qalu amanna. Allah mulakan ayat ni, kata Allah SWT, dan apabila mereka datang kepada kamu, mereka katakan kami telah beriman. Siapa ni kumpulan yang seperti ini? Siapa ni mereka? Tidak lain tidak bukan, ini adalah kumpulan golongan-golongan yang dimaksudkan di sini adalah golongan munafikin. Orang-orang yang menzahirkan Islamnya tetapi batinnya itu kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sama ada golongan munafikin ini daripada orang-orang Arab ataupun daripada ahlul kitab juga boleh jadi. Pokoknya bila mereka datang, wa idza ja'ukum qalu amanna, bila datang kepada kamu mereka kata kami beriman. Okey, wa qad dakhalu bil kufr, padahal mereka telah datang kepada kamu dengan kekufuran. Sebenarnya di dalam diri mereka, di dalam hati mereka itu bukan keimanan tetapi kufur pada Allah SWT. Tipulah, berbohong ni sebenarnya. Datang kata sebagai seorang beriman,
tapi hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Baik. Wahum qad kharaju bihi, dan mereka pergi dengannya, iaitu mereka keluar pun dengan akidah kekufuran, dan maka masuk mereka kufur dan masa mereka keluar pun mereka kufur. Itu yang Allah SWT sebut wahum qad kharaju bihi. Maksudnya mereka tetap dalam sebenarnya keadaan mereka itu kufur. Mereka tidak pernah sekalipun beriman, selain daripada cuma sandiwara, cuma satu penipuan. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Dan Allah SWT tutup ayat ni, Allah kata Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Baik, kalau anda melihat ayat ni diturunkan ketika di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu wujud lagi orang-orang munafikin, dan orang munafik ini dia memang plan yang tak baik untuk menghancurkan agama Islam dengan cara dia olok-olok ataupun berpura-pura jadi muslim. Makanya bila Allah turunkan ayat yang memang bercakap tentang mereka, bercakap tentang sifat mereka yang jahat tadi, mereka kan patutnya rasa insaf. Sebab apa? Betul lah Nabi sampaikan ayat tentang kejahatan kita. Anda bayangkan misalnya kalau kita bayangkan satu orang dia buat kesalahan, dia buat sembunyi-sembunyi lah kan, dia buat satu kesalahan sembunyi-sembunyi, tetapi tiba-tiba ada orang datang dan orang canon-canonkan ataupun orang sebut-sebutkan seolah-olah ada satu kecurian. Orang yang mencuri tu kita kenal jugalah siapa, dia curi tu harga dia $100, dia selalu begini, dia macam tu kita sebutkan begitu. Kita nyatakan sifat-sifat yang sangat detail berkenaan dengan pencuri tadi. Mestilah yang mencuri itu akan rasa tak kena, serba tak kena, kerana dia heran bagaimanakah kita dapat mengetahui akan perbuatan pencurian dia tadi. Sama di dalam ayat ni, sepatutnya orang-orang munafik ini mereka merasa takjub, mereka merasa hairan bagaimanakah Nabi SAW boleh sebutkan perkara ini. Dan Allah SWT sebutkan, nak lari mana? Nak sembunyi macam mana? Allah SWT maha mengetahui apa yang manusia sembunyikan. Itu ayat 61. Very simple lah, very easy, straightforward. Okey. Masuk ayat ke-62, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tara katsiran minhum yusari'una fil ithmi. Dan kamu akan melihat kebanyakan daripada mereka itu bersegera buat dosa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah untuk kamu mendapatkan maghfirah, pengampunan daripada Allah. Allah SWT perintahkan supaya kita segera untuk melakukan kebaikan. Tetapi dalam ayat ni Allah SWT sebutkan, dan watara kathiran, dan kamu akan melihat banyak daripada mereka ini yusari'una fil ithmi, mereka bersegera buat dosa ni cepat. Ada manusia yang mudah sangat. Jadi kita bila melihat ayat ni, ayat yang bakal kita sebutkan beberapa kumpulan ayat 62 sampailah ke 64 nanti, menceritakan berkenaan dengan kumpulan seterusnya, itu kumpulan orang-orang Yahudi. Tetapi kita kena ambil manfaat dia daripada ayat ni. Ambil jadi sebagai satu reflection buat diri kita, kerana boleh jadi kalau kita tak berhati-hati, takut kita mempunyai sifat yang sama. Contohnya apa? Yusari'una fil kufri, yusari'una fil ithmi, bersegera dalam membuat dosa. Bukan hanya orang-orang yang tidak beriman, kadang-kala orang yang beriman pun, maksudnya orang itu Muslim, orang Islam, kadang-kala berlumba-lumba untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia ataupun perkara yang dosa. Dan kalaulah Muslim pun begini, maka ditakuti termasuk di dalam ayat yang kita sebutkan, wa tara katsiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwan, dan juga mereka bersegera di dalam melakukan permusuhan. Dah, kedua pula, tadi satu bersegera buat dosa, kedua segera cari musuh, segera cari pasal. Orang tengok sikit je, awak sisi. Apa tengok? Ada mata tengoklah. Apa pasal tak boleh tengok pula? Orang tengok sikit, orang langgar sikit je, oh dia bukan main marah. Jadi kita segera sangat cari dosa. Kita segera sangat cari masalah. Kita segera sangat cari pasal. Apa salah kita mulakan dengan senyuman? Kita mulakan dengan positif. Kehidupan itu kalau kita mulakan dengan positif, akhirnya akan jadi positif. Hari tersebut mulakan dengan positif, hujungnya akan jadi positif. Kita mulakan sesuatu dengan positif. Jadi yang kedua, kata Allah SWT, yusari'una fil ithmi. Kemudian yang kedua, wal udwan. Maksudnya yusari'una fil udwan. Mereka juga bersegera dalam permusuhan. Wa aklihimus suht. Dan juga makan makanan yang haram. Memakan sesuatu yang haram. Maksudnya mereka bersegera makan makanan yang haram. Sama tak kita sebutkan? Contohnya kita ni, pada hari ni, kalau kita sebutkan, maksudnya makan haram tu termasuklah physically makanannya, the foods that we consume, or everything else, anything else, alright? Aset kita ke, apa yang kita dapatkan ke, dan seumpamanya, kita dapatkan daripada perkara-perkara yang haram ni. Ada ke tidak kita buat? Boleh jadi. Kita kena check balik.
Kita kena check balik makanan kita, minuman kita, apa yang kita makan, apa yang kita masukkan di dalam tubuh badan kita. Ini semua kita nak kena hadam betul-betul lah. Kita nak kena cari betul-betul. Sama ada bersih semuanya, halal semuanya ataupun tidak. Okey, kemudian Allah tutup, labi sama kanu ya'malun, sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka telah kerjakan itu. Kata Allah SWT, ini adalah seburuk-buruk amalan. Dan saya sebutkan awal tadi, ini adalah golongan-golongan Yahudi. Kan? Maksudnya golongan Yahudi ni adalah golongan yang sudah ada agama. Maksudnya mereka sudah ada kitab panduan, mereka dah ada rasul-rasul yang banyak, tetapi mereka juga berpengetahuan, tetapi mereka tetap pilih untuk tinggalkan agama. Maknanya jadi orang-orang yang degil. Sebab itu bila kita jadi manusia di atas muka bumi ini, kita jahat sikit-sikit lah. Maksudnya kalau jahat tu janganlah jahat seluruhnya. Janganlah sampai dia tak laksanakan ibadah terus. Siapa yang tak pernah buat dosa? Semua orang pernah buat dosa. Jangan sampai begitu. Jangan sampai terus tinggalkan, tak pernah solat, tak pernah puasa, tak pernah bayar zakat, tak pernah apa. Jangan sampai begitu. Kerana kita adalah orang yang mempunyai agama. Kita adalah orang yang memahami sebenarnya agama. Kita perlu berikan sedikit masa, ruang untuk kita mendekatkan diri kita pada agama. Baik, so atas ayat ke-62. Ayat ke-63, kemudian Allah SWT sebutkan berkenaan dengan ini special, Allah sebutkan tentang ahli-ahli agama. Kata Allah apa? Laula yanhahumur rabbaniuna wal ahbar an qawlihimul ithma wa aklihimus suht labi'sa ma kanu yasnaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, laula yanhahumur rabbaniyun. Allah tanyalah, mengapakah orang-orang rabbani? Rabbani ni siapa? Orang-orang alim mereka. Rabbaniyun, orang-orang alim, ahli-ahli agamawan. Kita sebut rabbaniyun. Wal ahbar, dan juga pendeta-pendeta mereka, ustaz-ustaz mereka, guru-guru agama mereka, an qaulihimul ithmi, tidak melarang mereka daripada mengucapkan perkataan-perkataan yang dosa. Kenapa Allah SWT tanya, kenapa kumpulan-kumpulan ini, ahli-ahli agama tidak mahu melarang? Kenapa tak nak membetulkan? Jadi ini menjadi satu pengajaran. Kita selalu sebutkan Al-Quran, ayat Allah turunkan memang ceritanya berkenaan dengan orang Yahudi. Tetapi Al-Quran itu sendiri bukan orang Yahudi yang baca. Kita yang baca. Apa kita perlu buat ketika kita membaca ayat-ayat suci ini? Kita nak ambil faedah, kita nak ambil pengajaran. Supaya kita jangan jadi kumpulan ulama seperti itu. Supaya kita jangan jadi ahli-ahli agama seperti itu. Kita adalah orang-orang yang mampu untuk sebutkan kebenaran. Ada satu perkara, ini salah, kita sebutkan. Yang ini betul, kita sebutkan. Tetapi jangan jadi jenis manusia yang semua lihat benda salah, tak ada benda betul. Tak boleh juga. Kadang-kadang kita ni dah terbiasa kan. Maksudnya kita asyik nak cari. Kita bukan nak membetulkan orang. Masalahnya kita nak mencari kesalahan orang. Ingat saya sebut bukan kita nak betulkan orang, tapi kita sebenarnya nak cari salah orang. Bila kita nak cari salah orang, kita tak kira lah kita ulama, kita tok syekh ke, kita siapa pun, maka syaitan akan datang menghasut diri kita supaya kita cari salah orang walaupun orang tu mungkin betul. Sebab itu ikhlaskan niat kita hanya pada Allah SWT ketika kita nak menegur, ketika kita nak membetulkan, ketika kita nak mengubah sesuatu. Ikhlaskan dahulu niat kita hanya untuk Allah SWT. Libtigha' mardatillah, untuk dapatkan redha Allah SWT. Kerana kalau kita tak niatkan dan tulus ikhlaskan niat kita tu hanya untuk Allah, maka syaitan akan menyelinap masuk di dalam tubuh badan kita dan rosakkan antena kita, dan rosakkan kita punya keikhlasan, sehingga akhirnya niat kita untuk apa? Niat kita untuk nama, niat kita untuk kemasyhuran, dia hijabkan mata kita daripada melakukan perkara yang sepatutnya kita lakukan. Jadi ini peringatan kepada kita, walaupun ayat ini turunkan untuk orang-orang kumpulan orang-orang Yahudi, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar. Kenapalah orang-orang rabbani, ahli-ahli agamawan mereka, kenapalah tok syekh guru-guru mereka ni tak sebutkan. Jadi kita gitu, kita kena ingat, kita pun lakukan perkara yang sama, jelas. Tetapi dalam kita melakukan perkara sama, hati-hati, jangan melampaui batas sehingga kita tersilap benda yang tak betul. Benda yang betul pun kita kata tak betul, benda yang khilaf pun kita kata tak betul. Semua benda jadi pakat tak betul, tak ada benda yang betul. Janganlah begitu. Baik,
wa aklihim usut, maksudnya tadilah kenapa tak larang mereka daripada semua perkara-perkara dosa dan juga mereka makan makanan haram. Jadi kita jelaskanlah, kita sebutlah apa yang boleh, apa yang tak boleh, benda-benda haram, benda-benda yang salah lah secara dasar. Kita educate people, kita ajarkan kepada manusia dengan hikmah, dengan apa kita sebut, dengan elok lah, dengan penuh wisdom kan, dengan begitu elok, begitu halus saja. Tak payahlah kita nak maki hamun dia, kita nak panggil dia ni ahli neraka lah dan seumpamanya. Tak perlu, dia tak sampai, tak perlu begitu. Labi'sa ma kanu yasna'un. Tetapi Allah SWT tetapkan sebutkan tentang orang-orang ini. Allah kata sesungguhnya itu adalah perkara yang paling buruk sekali yang mereka kerjakan. Sebab apa? Kerana mereka ni dikenali sebagai ulama', kerana mereka dikenali sebagai ahli agama, sebagai agamawan. Mereka lah tempat rujuk orang awam di dalam hal ihwal berkaitan dengan ibadah. Kalau sakit jumpa doktor, tapi kalau doktor tu pun korup, apa nak jadi? Kita nak dapatkan keadilan, kita jumpa polis, tapi kalau polis pun mengambil rasuah, apa nak jadi? Hati kita sakit, tak faham agama, kita nak cari agama, tetapi ulama yang ada ulama su', ulama yang tak betul lah, yang salah, yang sampaikan perkara tak mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran agama dan ajaran Allah dan sunnah Rasul, maka mana lagi kita nak cari agama? Jadi itu yang disebutkan dalam ayat ini, labi'sa ma kanu yasna'un. Baik. Kita jangan takut dengan manusia kan. Macam tadi kita sebutkan, kadang-kadang kita jangan takut dengan rezeki. Rezeki itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bila nak menguji manusia dengan rezeki, Allah datangkan macam-macam cara. Ujian. Datang sakit. Orang yang selama ini berjaya terduduk pula. Orang yang selama ini tak ada kerja pula. Datangkan wabak, datangkan bencana. Bukan 1-2 hari, setahun lamanya. Moga-moga Allah angkat segera dan memberikan limpah rahmat kesiannya pada kita. Semoga Allah tarik balik segala-galanya. Daripada apa yang ada sekarang ni, berubah kepada keadaan yang dulu bahkan lebih baik lagi. Kita minta pada Allah begitu siang dan malam kita. Tetapi ini menjadi membuka mata kita. Sebagai Muslim, kita buka mata, kita tengok, semua ni kuasa Tuhan lah. Nak sombong buat apa dekat atas muka bumi? Betul? Kita nak cari apa di atas muka bumi? Kita nak cari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, semua pemberian Tuhan. Kita usaha, Allah SWT berikan. Allah tak berikan, kita syukur. Allah berikan, kita tambahkan kesyukuran kita. Baik. Sambung daripada ayat itu, ayat ke tadi 63 sudah. Tadi ayat 63 sudah. Masuk ayat ke 64. Panjang sikit ayat ni. Kata Allah SWT, Allah mulakan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya apa itu yadullahi maghlulah? Maksudnya dia nak sebutkan bahawa Allah itu bakhil. Maksud Allah itu kedekut. Beginilah sikap orang-orang Yahudi dahulu. Boleh tak terkena pada kita? Boleh tak terkena pada sifat seorang Muslim? Boleh jadi. Kadang-kadang dengan kefakiran, tetapi disebabkan tiada ilmu. Sebab itu ilmu yang paling utama. Kita fakir ke, kita kaya, kita miskin, kita kaya, kita bahagia, kita menderita. Tetapi kalau cukup ilmu agama, kita tahu Tuhan kita Allah. Kalau kita kaya, kita tahu bahawa lebih kaya itu Allah SWT. Kalau kita miskin, kita tahu Allah bukan jahat sebenarnya. Makanya sebab itu knowledge is very important dalam semua perkara. Ditakuti kerana seseorang itu disebabkan terbelenggu dengan kemiskinan, dia salahkan Tuhan. Dia kata Tuhan ini bakhil, tak mahu tolong dia. Adik-beradik dia yang lain semuanya kaya raya. Kehidupan di atas muka bumi ini bukan semata-mata dengan wang ringgit sahaja ataupun hanya berkenaan dengan wang ringgit. Walaupun begitu, memang kita tidak menjadi masalah kalau kita rasa kita rasa risau, kita rasa risau dengan apa yang kita ada. Tapi itu bukan menjadikan kita menuduh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kata Allah apa? Ghullat aydihim, sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Allah jawab kata-kata mereka itu dan Allah sebut mereka lah yang kedekut.
Maksudnya mereka lah yang sebenarnya kedekut lah Allah SWT sebutkan. Dan ini yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bacakan dalam surah An-Nisa, kita pernah baca satu masa dahulu. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah ada bagi mereka itu bahagian daripada kerajaan kekuasaan Allah, sekalipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Ataukah mereka dengki kepada Nabi Muhammad lantaran kurniaan yang Allah berikan kepada manusia, sehinggalah ke akhir ayat. Itulah Allah SWT sebutkan kepada kumpulan orang-orang Yahudi ini. Allah SWT nyatakan kepada mereka, mereka ni cakap ikut suka, seolah-olah mereka ni pegang tampuk kekuasaan seperti mana Allah ada mulkullah, seperti mana Allah ada kerajaan, begitu macam mereka ada kerajaan. Allah sebut, tapi kalau mereka ada pun tak guna juga, mereka tak akan buat baik, mereka tak akan sampaikan kebaikan. Kalaupun mereka ada kerajaan tadi, kalau Allah bagi separuh kerajaan tu pada mereka, tak akan sampaikan kebaikan. Kemudian dalam ayat tersebut Allah kata am yahsuduna an-nas. An-nas di sini maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau sebenarnya kenapa tak nak ikut Muhammad, sebab apa? Dengki ke dengan dia? Dengki ke kerana atahumullah min fadlih, kerana Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad itu daripada kurniaannya, kamu dengki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu? Tanya Allah kepada mereka. Jadi gullat aidihim wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat disebabkan apa yang mereka katakan. Laknat ini apa tuan-tuan? Laknat itu lawan kepada rahmat. Kita hidup, kita mesti mahukan rahmat Allah. Kita kaya, kita nak rahmat Allah. Kita miskin pun kita nak rahmat Allah. Kita berjaya ke, kita tidak ke, yang paling utama, yang betul-betul kita kira berjaya bila kita dapat rahmat Allah. Bila rahmat Allah itu hilang, kasih sayang Allah itu hilang, yang datang nanti cuma laknat. Laknat, kemarahan, kan? Kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang datang menimpa kita, waliyadzubillah. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat disebabkan apa yang mereka sebutkan, perkataan mereka jahat. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Kemudian Allah sebutkan, tapi kedua-dua tangan Allah itu terbuka, dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Of course lah, kita mungkin pernah sebutkan tentang tangan Allah dalam Al-Quran. Aqwal ulama berbeza pendapat. Satu kumpulan takwilkan apa maksud tangan, bal yadahu, kedua tangan, bukan satu tangan, dua tangan Allah. Dua. Allah SWT sebut nombor dua. Sebahagian ulama tidak mentakwilkan, dan mereka membiarkan makna tersebut dengan maksud tangan, tanpa menyebutkan, tanpa menjelaskan bentuk tangan tersebut, kaifiatnya macam mana. Kalau kita tangan ada 5 jari, apa kita buat dengan jari-jari kita dan tangan kita, itu mereka tak sentuh. Okey, baik. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu sesungguhnya akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Akhirnya diturunkan ayat-ayat Allah. Adakah mereka makin dekat, makin dekat? Tidak, makin jauh daripada Allah. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampailah ke hari kiamat. Allah janji, Allah SWT tu dia tak nak ikut teruslah sampailah selamanya. Sedikit saja yang ikut, yang kembali kepada kebenaran. Kullama awqadun naran lil harbi atfaha Allah. Setiap kali mereka nak nyalakan api peperangan, setiap kali dia nak cari masalah, kita nampak. Mungkin zaman kita belum jumpa lagi, tetapi mungkin di zaman-zaman dulu kita nampak. Apabila kumpulan-kumpulan yang jahat ini cuba untuk merosakkan agama Allah, Allah padam balik. Sooner or later Allah will padamkan balik. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan kerja mereka hanya membuat kerosakan di atas muka bumi. Kita lihatlah hari ini. Berapa banyak orang-orang yang tidak mengikut agama, kerja mereka cuma rosakkan muka bumi. Allah jadikan muka bumi itu indah untuk kita duduk, habis rosak segalanya. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan Allah tutup ayat ni, kata Allah tak suka orang-orang yang buat kerosakan. So kita berhati-hati dengan kehidupan kita, jangan sampai jadi orang yang mufsidin, yang rosakkan kehidupan kita muka bumi. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi. Kita akan sambung dengan ayat 65 biiznillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita jaga diri, jaga kesihatan, jaga iman, jaga takwa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah.
Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty